Hai, saya Tia. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, buku hari ini adalah The Missing Puzzle by Nur Samila Samsudin, terbitan AHA Publication. The Missing Puzzle mengisahkan seorang gadis, bukanlah remaja, belia, nama Nur Akila Najwa. Dia jadi diri dia yang begitu disebabkan latar belakang keluarga dia juga. Ayah dia kahwin dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Lepas melahirkan Nur Akila Najwa ni, ibu dia mengalami masalah postpartum depression. Lepas tu menyebabkan dia orang berpisah. Ibu dan ayah dia berpisah dan ibu dia kembali ke negara asal dia dan juga kembali ke agama asalnya. Kalau orang tahu sama ada Nur Akila Najwa ni berjaya tarik semula ibu dia masuk agama Islam ataupun tidak, kena baca buku dia sampai habis lah. Okay, itu sudah 2 isu yang diceritakan dalam buku ni. Akila Najwa ni dia seorang belia, seorang perempuan yang agak kasar. Tapi dalam kasar-kasar dia tu pun biasalah perempuan kan. Ada juga sisi lembut dia. Ayah Akila ni kahwin lain. Akila ada seorang ibu tiri dan juga abang tiri. Ibu tiri Akila ni seorang yang tinggi lah ilmu agamanya, penuh labu. Abang tiri Akila ni nama dia Amsyar. Watak dia sangat menjengkelkan. Sangat annoying lah. Dia macam faham dia memikul tanggungjawab sebagai seorang abang tiri. Jadi dia kena guide Akila untuk berubah menjadi seorang muslimah yang baik gitu. Tapi pada masa yang sama, semua benda Akila buat, semua benda salah, semua benda tak betul, semua benda tak boleh, semua macam lah. So kalau awak tahu, kena baca, menyampah tau baca watak si Amsyar. Lepas tu pada masa yang sama, Akila ni dia ada seorang kawan bernama Irene dan juga seorang kakak. Dia macam roommate lah. Nama dia siapa? Shikin. Antara orang yang menyebabkan Akila berubah ni, salah seorangnya adalah Umi dia, ibu tiri dia. Umi, abang Amsyar dia. Dan juga inilah Shikin ni. Antara orang yang membantu Akila untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi pada masa yang sama ni, sebelum si Akila berubah, dia berkawan dengan seorang lelaki bernama Corin. Bila berkawan itu, ada antara batas yang si Akila macam tidak jaga. Macam pegang tangan, pegang muka, sentuh-sentuh, macam tu lah. Lepas tu dia kenal dengan seorang lelaki ni bernama Zafril. Zafril ni lelaki bermata sepet. Saya rasa semua perempuan inginkan macam mana cara Zafril cuba untuk dapatkan Akila. Dengan cara yang bagi saya cara yang betul lah. Gitu. Tiba-tiba berangan lah. Bacalah sendiri. Zafril tu too good to be true. Gitu. Dia terlalu sempurna bagi saya. Terlalu bolehkah saya mau satu Zafril dalam, bukan nama Zafril, saya mau perawakan Zafril itu pada seorang apa lagi? Okey. Dalam buku ni, salah satu isu utama adalah penghijrahan seorang Akila daripada seorang yang tidak menutup aurat kepada seorang muslimah yang menutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya The Missing Puzzle tu antara lompong-lompong hidup Akila. Satu sebab dia punya ilmu agama, 2 sebab dia punya rasa lompong, dia rasa kosong sebab dia tidak ada family macam orang lain, macam tu. Okay, dalam buku ni bukan sahaja isu Akila cuba untuk mempelajari agama dia sendiri, cuba untuk memperbaiki diri dia sendiri. Juga dalam buku ni macam mana Akila cuba memenuhi kelompongan hidup dia, cuba cari puzzle yang hilang dalam hidup dia. 1, ilmu agama dia. 2, dia punya keluarga. 3, dia punya kebahagiaan diri dia sendiri. Tapi kan untuk ending cerita ni, siapa yang sudah pernah baca Lastik Kayu, so bukanlah kata ending dia sama, tidak. Tapi sebenarnya saya boleh predict tau dia punya ending macam mana. So saya macam okay, macam tu. Okay, ni adalah spoiler untuk buku ini.
banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini tau. Satu daripada solat, mengaji semua tu. And then tutup aurat. And then batas-batas antara kalau perempuan dengan lelaki tu adik-beradik tiri, lain ibu, lain ayah, macam mana dia punya batas-batas yang sepatutnya dia orang jaga. Dan yang paling penting adalah bagi saya, isu ni sensitif. Sangat sensitif bagi saya sebab ada dua je, sama arah. Sama ada orang boleh terima ataupun tidak. Sama ada orang mahu terima dengan hati terbuka ataupun mereka akan membenci dan mencaci saya sebab kau ni bajet bagus pula. Kau ni macamlah bagus sangat lah macam tu. Tapi saya cuma mau sampaikan benda ni supaya kita semua berjaga-jaga sebagai seorang perempuan. Dalam buku ni nanti, ni ada spoiler kan? Ni adalah spoiler. Dalam buku ni nanti, macam saya cakap tadi, Akilah dia berkawan dengan si Corin ni. Jadi, bila dengan Corin ni, macam saya cakap tadi, ada batas-batas yang Akilah tidak jaga. Jadi, bila sampai si Akilah ni bertunang, si Corin ni, dia cuba macam buruk-burukkan Akilah tau. Bukan macam, dia memang memang buruk-burukkan Akilah depan tunang Akilah. Dia cakap, Akilah ni, dia mau cakap yang Akilah ni macam perempuan tidak ada maruah sebab dia benarkan lelaki lain sentuh dia. Dan dia cakap benda tu di hadapan tunang Akilah. Dia macam tu. Apa yang saya mau cuba cakap di sini adalah bila kita berkawan dengan seorang lelaki, especially kita perempuan lah, cuba jaga batas sebaik. Saya tahu tidak mudah. Dia cakap nanti mesti orang cakap, kau apa tahu. Kan, kau cakap senang lah macam tu. Cuba sebaik mungkin untuk jaga batas-batas tersebut sebab untuk elakkan benda-benda begitu jadi. Sebab ada satu benda. Okay, ni kita boleh jadikan pengajaran ya. Sebab saya ada dapat concern daripada individu tersebut. Kalau tidak dalam hubungan istimewa sekalipun, jangan terlalu percayakan orang tersebut. Kita jangan terlalu overshare kita punya maklumat peribadi. Lagi-lagi contoh, sebagai seorang perempuan yang menutup aurat. Dan apa yang ada di badan kita hanya kita saja yang tahu kan. Contohnya parut. Contohnya tengah bersembang dengan lelaki, walaupun bukan kawan special, walaupun kawan lelaki biasa saja, kawan sekelas ke, kawan batch ke jiran sebelah ke, lelaki ke apa kan, jangan overshare. Contoh macam tengah sembang tiba-tiba cakap, aku pernah jatuh motor. Tiba-tiba macam mana lah aku jatuh motor, tiba-tiba tongkat motor tu ataupun tongkat motor lah mungkin kan, tercucuk dekat aku punya paha. Contoh. Lepas tu cerita pula dekat kawan lelaki tu, dekat paha tu ada parut. Satu hari ni, bila kawan si perempuan ni tahu yang perempuan ni akan berkahwin dengan seseorang, kawan dia ni macam, dia jadi marah. Dia jadi macam Korean pula tiba-tiba. Sebabnya dia jadi marah, kenapa pula aku kena kahwin dengan orang lain? Jadi selama ni apa hubungan aku dengan kau? Macam tu. Tapi sebenarnya perempuan tu dia kawan je. Dia, itulah salah satu nasihat daripada individu tersebut juga adalah jangan terlalu mesra dengan kawan yang belanan jantina. Nanti dia boleh jadi salah faham. Kita niat kawan je, tapi orang yang di sana rupanya bukan, dia tidak rasa apa yang kita rasa. Kita ingat kawan-kawan je, tiba-tiba dia ada rasa perasaan yang lain. Macam tu. Bila lelaki tu tahu yang si kawan tersebut ada parut apa semua, dia pergi bagi tahu pula dekat tunang individu tersebut yang dia ada parut dekat sekian. Lepas tu tunang individu tersebut macam terkejut lah kan. Lepas tu si individu tersebut pun bagi tahu, terangkan sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Nasib baik tunang si individu tersebut faham. Dan Alhamdulillah sekarang dah kahwin. Sebenarnya sebelum saya berkongsi cerita ni, saya sudah dapatkan concern daripada individu tersebut. Dan individu tersebut setuju untuk saya kongsikan benda ni lah. Untuk jadikan pengajaran kepada semua orang di luar sana. Dan saya tahu benda itu tidak mudah. Lagi-lagi bila sudah berkawan tu, kadang-kadang kita tidak ada niat pun untuk overshare kan. Tapi bila sebab kawan, kita punya kepercayaan itu ada. Jadi kita akan bercerita tentang kehidupan kita. Macam tu.
Oh, dan lagi satu yang saya perasan dalam buku-buku. Saya tak tahu lah buku lain sebab saya tak baca lagi buku cantik dengan dia bukan Mahsuri. Buku dia saya belum baca lagi. Tapi dalam Azal, Plastik Kayu dan juga The Missing Puzzle ni, saya boleh katakan antara isu ataupun bukan isu lah, antara benda-benda yang main ataupun highlight dalam setiap buku tu ayah. Hubungan anak dan juga ayah. Macam mana mau cakap sepanjang apa di bawah? Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal sampai habis. Dan paling penting, saya ingin minta maaf kepada semua yang menonton. Jika ada kata-kata saya yang mengguris hati anda, saya tidak sengaja. Cumanya saya rasa benda ni saya perlu sampaikan. Ya. Minta maaf. Loh, tiba-tiba jadi sedih pula video ni. Bye.